Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah bercerita tentang hijrah sebelum daripada ini. Ada satu cerita yang menarik, ya. Ketika saya dalam proses untuk berhijrah, ya, maka chairman of the company, yang saya tak mahu sebut nama lah, seorang datuk adik kepada Tan Sri, dia pernah offer kepada saya, "Okeylah Jalil, kita offer you jadi CEO." Ya, jadi mula-mula tu kita pun dengar CEO tu pun wah, seronok jugalah. Masa tu umur saya dalam 33 tahun dan lebih kurang, ya, 33 tahun, ya. Kita offer you jadi CEO. Dia bagi saya 30,000 a month dan dalam akaun saya 2 million. Wah, kita excited lah. Tapi pada masa tu income saya dah 50,000. Cuma dia kata dia tak boleh lah, dia boleh offer sampai 30,000 plus 2 million dalam akaun. Maka saya pun telefon lah guru saya lah, ya, yang mulia Tuan Haji Mak Radi bin Haji Hanafi. Saya pun telefon dia. Saya kata, "Abang Mat, saya nak tanya sikit ni. Saya dapat offer ni jadi CEO ni, 30,000 sebulan dan 2 juta. Apa Abang Mat punya pandangan?" Saya ingatkan dia nak sokong saya. Rupa dia kata apa dekat saya? "Jalil, dah elok-elok Tuhan bagi merdeka, nak masuk balik penjara, buat apa?" Saya bila dengar itu, saya kata, "Okey Abang Mat, tak tanya dah. Taubat, tak tanya dah. Okeylah, saya akan teruskan berniaga." Saya mengambil keputusan untuk tidak menyertai sebagai CEO. Okey, seterusnya strategi pemasaran insurans, ya. Sebenarnya dalam pemasaran insurans ni ada strategi dia. Kalau kita main redah saja, kita main bulldoze saja, tak boleh, ya. Dia kena ada ikut dia punya step dia, ya. Sebenarnya dia ada 4 step, ya. Ada 4 step dalam bidang ini. Saya ada buat dia punya gambar rajah dia, ya. Kita ada di peringkat pertama, mungkin 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, kita pergi ke pasaran biasa dulu, ya. Our natural market. Nanti saya akan ceritakan, ya. Kemudian kita akan identify kita punya target market kita. Saya akan jelaskan sekejap lagi. Daripada pasaran biasa, our natural market, kita pergi kepada pasaran sasaran, target market. Kemudian selepas habis target market, kita mesti buat positioning, iaitu penempatan diri. Kita kena identify which market yang kita betul-betul nak tumpukan selepas daripada ini. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan adakan strategic alliances, iaitu perkongsian bijak dengan syarikat-syarikat ataupun badan-badan yang kita tahu kita boleh pergi jauh dengan dia, ya. Jadi kita pergi satu persatu. Pasaran biasa, sebagaimana saya bagi tahu, 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, kita kena buat 100 nama. 100 nama ni selalunya saya panggil family and friends dulu, ya. Kita punya ahli keluarga kita yang berpendapatan lebih pada 2,000 sebulan, kawan-kawan kita yang lebih pada 2,000 sebulan. Identify the name, ya. Tulis nama-nama dia. Jadi pada masa tu 30 pelanggan yang pertama saya adalah pensyarah-pensyarah di UPM, jurulatih-jurulatih silat cekak dan juga member-member yang sama belajar silat cekak, ya. Kemudian selepas ada lebih kurang dalam 30 pelanggan begitu, kita kena pergi kepada target market, ya. Oleh kerana saya belajar di UPM, ya, maka saya dicadangkan kita balik ke sana, ya. Dan di Seri Serdang, di Mardi, di UKM, di sekitar Bandar Baru Bangi adalah saya punya pasaran, ya. Maka pasaran yang kita nak jumpa ni, ini kita dah identify target market, ya. Dari segi istilah ni, target market ni mestilah a group of people, ya. Satu kumpulan orang, ya, with a very specific need, dengan keperluan yang khusus, ya. Ya, yang mana kita punya program takaful dan insurans kita boleh memenuhi keperluan dia. Jadi 3 syarat. Pertama, a group of people, ya, satu kumpulan pelanggan ataupun bakal pelanggan yang mempunyai keperluan yang khusus tertentu yang boleh kita penuhi dengan produk yang kita ada. Ini pasaran sasaran. Jadi syarat dia cuma ada 2. Ya, saya selalu dalam training saya bagi tahu cuma dia ada 2 saja. Yang pertama, duitable. Yang kedua, jumpable. Apa tu? Yang pertama, mestilah ada duit. Pendapatan kurang-kurang pada zaman dulu saya letakkan 100,000 satu bulan. Mungkin sekarang ni kita bagi tahu yang boleh jadi pelanggan kita ni, kita nak profesional, kita boleh cari pelanggan yang mungkin 3,000 sebulan dan ke atas. Kita identify, kita nak pergi professional market. Yang kedua, pelanggan ni mesti kita boleh jumpa within reach. Mana kita boleh jumpa dia dalam masa yang
terdekat dalam 1 minggu ni kita berjumpa dengan dia, ya. Dan pesara-pesara ni kita dah tahu dah. Dia akan ambil produk apa. Pertama dia akan ambil education plan dulu. Ya mungkin 3 orang anak, seorang 200, 600 sebulan. Kena kita jumpa dia lagi, katakanlah dia nak ambil dia punya personal dia. Kena dia nak ambil untuk isteri dia. Itu setakat tu saja. Sebab dia pesara gaji tak besar, 6,000, 5,000, 6,000, setakat tu saja, ya. Kemudian kita kena buat positioning. Kita kena buat positioning, ya. Jadi apabila market tu dah habis, maka kita boleh buat positioning. Contoh, ya, kita boleh buat positioning. Ini ada anak buah saya satu orang lah yang sekarang ni membuat positioning di BNI. Nama dia Ibrahim, ya. Jadi apa yang dia buat, dia duduk dalam persatuan BNI, Business Networking International. Position diri dia masuk dalam persatuan tersebut dan menyumbang. Jangan nak ambil dulu. Kita kena menyumbang dulu. Jadi presiden beberapa kali, bantu, majukan, kembangkan perniagaan itu. So, you will be smell just like them. Bau kita semua sama bau BNI semua. Maknanya begitu. Selepas kita dah position diri kita, barulah kita boleh pergi, ya. Kita boleh pelan-pelan dah pergi networking pelan-pelan di kalangan pelanggan-pelanggan, di kalangan ahli-ahli BNI. Selepas sampai itu kita pergi fasa yang keempat, iaitu perkongsian bijak. Kita kena buat MOU dengan BNI. Macam mana cara dia? Okey, yang ini mahal, ya. Kita kerjasama dengan BNI. Contoh, ya, Ibrahim boleh mewakili KAJC, Khalifah Abdul Jalil Consulting. Mungkin dia sign agreement dengan BNI, dengan Khairul Jazam, katakanlah dia presiden di sana, ya. Buat kerjasama. Seluruh ahli-ahli BNI yang membeli polisi dengan Ibrahim, sama ada personal ataupun bisnes takaful, ya, 25% daripada keuntungan ni kita pulang balik kepada BNI. Contoh, tahun pertama Ibrahim berjumpa dengan beberapa orang pelanggan dan dapat income 100,000. 25% maknanya 25,000. Ibrahim kena bagi 25,000 kepada BNI sebagai tanda terima kasih kerjasama di antara dia dengan BNI untuk pelanggan-pelanggan dia membeli polisi dengan Ibrahim, dan certain portion of it bagi balik kepada persatuan, 25%, ya. Jadi ini di antara 4 langkah yang kita boleh buat, ya, yang kita boleh buat dengan persatuan, dengan universiti. Kita pernah buat kerjasama dengan banyak pihak lah. Kita pernah buat kerjasama dengan alumni UKM. Saya pernah buat kerjasama dengan Malaysian Private Dentist Practitioner, ya, doktor-doktor gigi swasta. Dan juga saya pernah buat kerjasama dengan Perniagawati, ya. Saya pernah buat dengan Perniagawati dengan Puan Sri Ashidah Minin, ya, pada masa itu, ya, di mana kita buat MOU, keluar semua TV3, keluar majalah Nona, di mana masa tu Tan Sri Rafidah Aziz, ya, yang menjadi patron kepada Perniagawati, yang melihat menyaksikan tanda tangan MOU tersebut. Maka saya mencadangkan, ya, setiap seorang ejen ataupun perunding keuangan kena ikut step ni. Daripada pasaran biasa, pergi pasaran sasaran, kemudian position diri you, letakkan diri you dalam mana organisasi yang you rasa you boleh berkembang. Mungkin universiti, mungkin persatuan-persatuan keuangan seperti Perniagawati, seperti BNI, ya. Kemudian doktor-doktor gigi, ya. Saya bagi idea, ya. Jadi kesimpulannya, ada 4 strategi pemasaran dalam insurans hayat. Yang pertama, pasaran biasa. Ini penutup kita, ya. Kemudian kita ada pasaran sasaran. Yang ketiga, kita buat positioning, iaitu penempatan diri. Dan akhirnya kita buatlah perkongsian bijak. Dan ada agreement yang kita kena buat supaya adil kepada kedua-dua belah pihak. Okey, itu saja pada kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.